Assalamualaikum, Yoshmina. Okey, hari ni kita nak borak pasal misi baru Takemichi selepas tamatnya Tenji Koa, iaitu misi untuk selamatkan Maiki yang telah berubah menjadi jahat pada masa depan. Untuk dalam video ni aku akan start review dari chapter 204 sampailah chapter yang paling latest, iaitu chapter 214. Jadi insya-Allah lepas ni bila chapter baru Tokyo Revengers keluar, insya-Allah aku akan review juga setiap chapter baru untuk manga Tokyo Revengers. Sama je macam manga One Punch Man dan juga manga Boruto. Jadi aku nak bagi tahu awal-awal kepada sesiapa yang tak suka dengar spoiler ke apa, aku rasa korang boleh skip kot video ni, disebabkan video ni memang totally mengandungi spoiler, dan kalau korang nak tengok pun tak ada masalah, aku tak alang pun. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Sebelum kita sambung lain video baru-baru ni daripada Rizdi Style, ada hantar baju anime One Piece design Monkey D. Luffy dekat aku. Dekat tepi ni ada tulis One Piece. Dia punya design memang simple gila dan aku rasa memang cukup nice lah. Tak ada pun nampak serabut. Selalunya kalau ada design anime ni macam try hard sangat kan, tapi untuk design Rizdi Style ni kebanyakan dia memang simple je. Dan jenis material baju yang diorang gunakan adalah premium cotton, so tak adalah panas sangat dan memang cukup selesa. Dekat Rizdi Style macam-macam lagi design-design anime yang diorang keluarkan, antaranya Jujutsu Kaisen, One Piece, Dragon Ball, Demon Slayer, Naruto, Tokyo Revengers, dan kesemua design yang diorang keluarkan ni diorang buat sendiri tau. Jadi kalau korang berminat nak dapatkan baju-baju anime yang stylo, Milo, Maplo dan harga dia memang terbaik gila lah, korang boleh pergi dekat IG Rizdi Style. Korang pergi lah cuci-cuci mata dulu. Link semua aku ada letak dalam description. Ok, dah settle, jom kita sambung dengan video balik. Aku akan ceritakan dulu secara ringkas apa sebabnya berlaku semua ni. Kenapa Takemichi kena selamatkan Maiki, kenapa Maiki berubah menjadi jahat. Semua tu aku akan terangkan lah, disebabkan mungkinlah ada yang tak baca manga tapi nak juga tengok video ni dan nak tahu apa yang berlaku. Takut diorang tak tahu pula apa yang kita tengah borakkan. Takut diorang jam lah kan. So aku akan borakkan secara ringkas dulu apa sebabnya semua ni berlaku. Semua ni bermula selepas tamatnya Tenji Koa, dan selepas diorang dapat tahu Takemichi yang berada dekat situ sebenarnya merupakan Takemichi yang datang daripada masa depan untuk menyelamatkan masa depan. Jadi lepas tu pun Maiki, iaitu leader untuk kumpulan Toman, telah membuat keputusan secara mengejut untuk membubarkan kumpulan Tokyo Manji Gang bagi untuk menyelamatkan masa depan semua orang, terutamanya Takemichi dalam chapter 189. Jadi bila semuanya dah settle dan Takemichi telah kembali ke masa depan, keadaan untuk masa depan waktu tu memang totally 99% boleh dikatakan telah pun berubah, dengan kawan-kawan Takemichi dan orang yang Takemichi sayang semuanya masih lagi hidup, termasuklah dengan Hinata sekali, dan mereka semua mempunyai kerjaya masing-masing. Contohnya Draken dan Inopi, diorang berdua ada buka kedai motor bersama. Smiley dengan Angry, diorang ada buka kedai ramen sendiri. Pachin pula dia mewarisi perniagaan ayah dia. Totally Pachin ni memang anak orang kaya lah. Dan Peiyan pula tetap bersama dengan Pachin sampai bila-bila aku boleh cakap, dan dia sebagai penasihat untuk Pachin. Mitsuya dia jadi fashion designer, manakala untuk Chifuyu pula dia ada buka kedai haiwan, dan Kazutora sebagai pembantu dia. Untuk Akai pula dia jadi seorang model yang berjaya dekat luar negara, dan kakak dia iaitu Yuzuha sebagai manager untuk Hakai. Cumanya Takemichi ni lah aku tak tahu apa masalah dia. Walaupun masa depan dah berubah, tapi dia tetap bekerja dekat kedai DVD yang sebelum ni dia pernah bekerja, tapi adalah upgrade sikit tau. Daripada kerja part time, dia telah pun naik pangkat sebagai store manager. Okey lah tu kan, jangan memilih kerja sekarang ni, susah nak dapat. Tapi ada seorang lagi tau yang Takemichi tak jumpa dekat masa depan, iaitu Maiki. Pada awalnya Draken dengan Chifuyu cakap Maiki tak datang ke wedding Pachin disebabkan dia terlalu sibuk. Sebabnya sekarang ni Maiki menguruskan satu restoran yang berjaya dekat luar negara. So bila Takemichi dengar apa yang diorang cakapkan tu, dia pun rasa happy lah, disebabkan kesemua kawan yang dia ada sekarang ni semuanya berjaya. Dan pada awalnya dia ingat adalah benda yang buruk berlaku dekat Maiki kan, tapi bila diorang cakap Maiki pun dah berjaya, so kiranya misi dia berjaya lah. Tapi rupanya semua tu hanyalah tipu semata, disebabkan diorang nak Takemichi ni hidup dalam bahagia. Diorang tak nak dah Takemichi terlibat dengan Maiki lagi, disebabkan waktu tu Maiki memang totally dah berubah, tak sama macam 12 tahun yang diorang kenal. Memang Maiki waktu tu dia dah berubah menjadi seorang yang cukup berbahaya. Dan sumber info daripada Naruto cakap dekat Takemichi, Maiki sekarang ni merupakan leader untuk satu kumpulan
kumpulan kriminal yang cukup berbahaya yang dikenali sebagai kumpulan Bonten. Jadi awalnya Takemichi pun plan dia nak kembali ke masa silam lah melalui bersalaman tangan dengan Naoto macam sebelum-sebelum ni untuk bercakap dengan Mikey kenapa dia boleh berubah. Tapi malangnya benda tu tak berjaya disebabkan Takemichi dah tak boleh nak kembali ke masa silam melalui Naoto. Tapi Takemichi tak berhenti macam tu je. Dia tetap nak tahu apa sebabnya Mikey berubah menjadi jahat dan dia pun berusaha lah untuk mencari info pasal kumpulan Bonten hasil bantuan Kazutora. Sebab Kazutora pun percaya Mikey bukannya macam tu. Mesti ada sebab kenapa Mikey telah berubah menjadi jahat. Cumanya nak cari info pasal kumpulan Bonten ni punyalah payah disebabkan diorang kan kumpulan kriminal kan. So info-info pasal kumpulan Bonten ni memang cukup sulit lah. Aku pendekkan cerita, walau susah macam mana sekalipun Takemichi untuk mencari Mikey, tapi last-last Takemichi berjaya juga untuk berjumpa dengan Mikey dekat sebuah tempat permainan bowling tapi dah tutup. Cumanya perjumpaan diorang tu menjadi satu peristiwa yang cukup menyedihkan apabila tiba-tiba Mikey telah menembak Takemichi sebanyak 2 ataupun 3 das. Dan selepas dari itu, Mikey pun cuba untuk membunuh diri dengan dia nak terjun dari atas bangunan. Tapi sewaktu Mikey telah terjun dari bangunan, nasib baiklah Takemichi sempat untuk menahan tangan Mikey daripada terjatuh. Dan dia pun cakaplah dekat Mikey, kenapa kau selalu sangat macam ni? Tolonglah, hanya sekali je cakap dekat aku, tolong selamatkan aku dan aku pasti akan datang untuk selamatkan kau. Jadi lepas tu pun Mikey terus dia mengalirkan air mata dan dia cakap dekat Takemichi, tolong selamatkan dia. Dan selepas dia dari itu, Takemichi pun telah kembali ke masa silam hasil bersentuh tangan dengan Mikey. Cumanya kali ni Takemichi bukannya kembali ke 12 tahun yang lepas tau, tapi kali ni Takemichi telah kembali ke 10 tahun yang lepas. Dan orang yang pertama Takemichi cari pada tahun tu dan tentulah partner forever dia, berpisah tiada, iaitu Chifuyu. Dan Takemichi pun telah menceritakan segalanya dekat Chifuyu. Dalam masa yang sama juga, selepas je Takemichi telah sampai pada tahun tu, telah ditunjukkan satu kumpulan yang baru pada waktu tu, iaitu Kanto Manji Gang yang telah diketuai oleh Mikey. Dan yang peliknya dekat sini, benda ni memang membuatkan kita tertanya-tanya lah, yang mana Mikey dapat tahu Takemichi telah sampai pada tahun tu sambil dia tengok tangan dia. So benda ni memang mencurigakan lah, memang cukup pelik. Macam mana Mikey boleh tahu Takemichi telah sampai pada tahun tu? Adakah disebabkan Takemichi telah bersalaman tangan dengan Mikey pada 10 tahun akan datang, membuatkan diorang macam ada connect antara satu sama lain? Benda ni masih lagi menjadi satu pertanyaan untuk kita, masih lagi cukup misteri untuk Mikey pada 10 tahun yang lepas. Dalam chapter 208, kita telah dikenalkan dengan 3 kumpulan besar yang telah menguasai selepas 2 tahun pembubaran kumpulan Toman. First iaitu Rokuhara Tandai yang telah diketuai oleh Tyrannosaurus. Lepas tu kumpulan Brahman yang telah diketuai oleh Kawaragi Senju. Dan yang terakhir iaitu Kanto Manji Gang yang telah diketuai oleh Sano Manjiro aka Mikey. Di hujung chapter 208, Takemichi pun berniat untuk menewaskan Mikey. Dan dekat sinilah bermulanya final battle untuk Takemichi. Dalam chapter 209, Takemichi pun plan lah dengan Chifuyu macam mana diorang nak menewaskan Mikey. Dan Chifuyu pun bagilah idea, rasanya kita kena kumpulkan budak-budak balik ni. Jadi bila Hakai telah membawa diorang berdua pergi ke office Pachin, dekat situ ada Pehian dengan Mitsuya sekali tau, disebabkan Mitsuya tengah cari bilik untuk dia sewa. Nak dijadikan cerita, sepatutnya waktu itulah masa yang paling sesuai untuk Takemichi ajak diorang semua untuk sertai dia untuk bertarung dengan Mikey. Tapi last-last Takemichi pun decide untuk tak libatkan diorang, disebabkan sekarang ni diorang pun dah ada kejaya dan ada jalan masing-masing. Lepas tu pula bila Takemichi dapat tahu yang Chifuyu pun ada buat kerja part time sekarang ni, iaitu bekerja dekat kedai haiwan, so lagilah Takemichi pun decide untuk tak libatkan Chifuyu juga. Walaupun Chifuyu merupakan partner untuk Takemichi, diorang semua kan ada impian dan cita-cita masing-masing. Jadi Takemichi pun tak naklah rosakkan dan tak nak libatkan diorang semua. Jadi Takemichi pun buat keputusan untuk selesaikan semua masalah ni atas tanggungjawab dia sendiri. Tapi nak dijadikan cerita, tiba-tiba Takemichi telah pun mendapat panggilan daripada Draken untuk datang ke kedai dia. Sekarang ni kita masuk pula dekat dalam chapter 210.
Draken waktu tu baru je lepas siapkan motor CB2501, sama je macam motor yang Mikey suka. Jadi Draken pun suruhlah Takemichi untuk test motor tersebut, dan dalam masa yang sama juga Takemichi telah pun menceritakan segalanya dekat Draken yang sebenarnya dia baru je sampai dari masa depan. Tiba-tiba waktu diorang berdua tengah santai-santai atas motor, tengah borak antara satu sama lain, Inupi telah pun menjerit dekat diorang, dan Inupi telah pun dicampak oleh seseorang dari atas motor, dan orang yang telah menyerang diorang pada waktu tu merupakan leader untuk kumpulan Rokuhara Tandai, iaitu Tyrannosaurus dan anggota-anggota dia. Jadi tujuan Tyrannosaurus telah datang dekat situ adalah untuk merekrut Draken untuk sertai diorang. Cumanya Draken tolak mentah-mentah je lah tawaran tersebut, dan benda ni bukannya baru sekali je tau Tyrannosaurus telah mengajak Draken untuk sertai kumpulan diorang. Tapi benda ni dah berkali-kali dah Draken menolak tawaran tersebut. Sebab kenapa Draken telah menolak tawaran daripada Tyrannosaurus? Sebabnya Draken cakap dia dah bersara dari dunia gangster ni, dan dia tak nak terlibat langsung dengan semua ni lagi. Jadi bila Tyrannosaurus dengar apa yang Draken cakap tu pun, dia tak tunggu apalah, dia terus dia menyerang Draken sampaikan Draken terpelanting jauh dari situ. Cumanya Draken tak kalah macam tu je, tapi Tyrannosaurus terus dia menyerang Draken tanpa henti dengan cukup kuat. Dalam masa yang sama, Tyrannosaurus kenal juga dengan Takemichi yang merupakan ex-former First Captain Division untuk kumpulan Tomine. Jadi Tyrannosaurus pun nak seranglah Takemichi pula. Cumanya sewaktu Tyrannosaurus nak menyerang Takemichi, tiba-tiba salah seorang daripada anggota kumpulan Rokuhara Tandai telah pun diserang oleh seseorang yang berpakaian hitam, dan rupanya orang tu merupakan nombor 2 dalam kumpulan Brahman dan Vice President dalam Black Dragon First Generation, iaitu Akashi Takeyomi, dan anggota-anggota kumpulan Brahman pun telah sampai dekat situ juga. So kiranya situasi yang berlaku dekat situ sekarang ni memang cukup ruara lah. Memang tak disangka akan berlaku macam tu. 2 daripada 3 kumpulan besar yang menguasai pada tahun itu telah pun bertembung antara satu sama lain dekat situ. Tujuan kumpulan Brahman telah datang dekat situ bukannya disebabkan diorang nak berhadapan dengan kumpulan Rokuhara Tandai tau. Bukannya disebabkan diorang nak cari gaduh ke apa. Tapi tujuan diorang telah datang dekat situ adalah untuk rekrut Takemichi sertai kumpulan diorang. Dan kita boleh nampak juga kebanyakan anggota-anggota kumpulan Rokuhara Tandai ni terdiri daripada ex-member kumpulan Tenjiku, antaranya Kakucho, Madara Meshion, Haitani Brother dan Mochizuki Kanji. So untuk kumpulan Rokuhara Tandai ni pun boleh dikatakan mempunyai anggota-anggota yang cukup kuat dan cukup berbahaya. Tak lama lepas tu, leader untuk kumpulan Brahman pula telah muncul, iaitu Kawaragi Senju yang telah menyerang Tyrannosaurus. Dan pada awalnya macam biasalah, Madara Meshion ni kan jenis tak boleh buat bincang je punya kecoh kan. Dia pun nak buat kecoh lah dekat situ dengan dia acah-acah nak pergi serang Kawaragi Senju. Tapi secara tiba-tiba sewaktu Madara Meshion tengah acah-acah dekat situ, dia telah pun ditumbuk dari belakang oleh salah seorang top eksekutif kumpulan Brahman dan juga former captain of Black Dragon Guard, iaitu Keizo Arashi. So kita boleh tengok dekat sini lepas satu lagi karakter yang cukup kuat telah pun muncul dekat situ. Jadi Kakucho pun tak tunggu apalah, lepas Keizo Arashi telah pun menyerang Madara Meshion, dia pun cubalah untuk menyerang Keizo Arashi. Cumanya benda tu tak habis macam tu je tau. Selepas ada lagi satu karakter telah pun muncul dari belakang Kakucho tanpa dia sedar, iaitu salah seorang top eksekutif untuk kumpulan Brahman dan juga former Black Dragon Special Attack Unit, iaitu Wakasai Maushi. Jadi kebanyakan anggota-anggota atasan untuk kumpulan Brahman ni telah digelar sebagai The Living Legend disebabkan diorang ni merupakan founding member untuk kumpulan Black Dragon First Generation yang telah diketuai oleh abang kandung Mikey sendiri, iaitu Sanoshi Shiro. Malah untuk leader kumpulan Brahman sendiri, iaitu Kawaragi Senju, dia pun ada gelaran yang tersendiri tau, iaitu The Unmatched Kawaragi Senju, yang dikatakan oleh Inupi seorang yang cukup misteri. Di hujung chapter 213 kita dapat tengok akhirnya Draken telah pun bangun dan bersedia untuk berhadapan dengan Tyrannosaurus. Masuk dalam chapter yang paling latest, iaitu chapter 214. Chapter ni bermula dengan Tyrannosaurus ada cakap pada awalnya dia just nak rekrut Draken disebabkan diorang nak menewaskan kumpulan Brahman. Tapi disebabkan kumpulan Brahman dah ada dekat situ, so dia pun decide untuk settlekan semuanya dekat situ juga. Tapi Kawaragi Senju balas, diorang datang dekat situ bertujuan hanya untuk mendapatkan Takemichi sebelum kumpulan Kanto Manji Gang sampai dekat situ. So diorang memang tak nak lawan langsung. Jadi lepas tu pun Draken cakap lah,
korang ingat korang siapa? Nak memandai je membuat keputusan untuk kita orang. Kita orang takkan ikut apa yang korang cakapkan sambil disapa Takemichi. Betul tak Takemichi? Dan apa yang membuatkan semua orang terkejut dekat situ apabila Takemichi balas? Ya, aku tak berminat pun dengan kumpulan Brahman ataupun kumpulan Rokuhara Tandai sekalipun. Aku ada dekat sini bertujuan hanya untuk menewaskan Sano Manjiro aka Mikey, iaitu leader untuk kumpulan Kanto Manji Gang. Tu je matlamatnya ada dalam diri Takemichi buat masa sekarang ni. Jadi apa yang dikatakan oleh Takemichi ni memang membuatkan ramai gila lah orang terkejut dekat situ. Dan Tyrannosaurus dalam keadaan yang tengah marah terus dia cakap dekat Takemichi, kau ingat kau siapa nak mengganggu 3 kumpulan besar ni? Budak kecil macam kau ni. Lepas tu pun Draken terus dia menyerang Tyrannosaurus sambil dia cakap, kalau kau nak Takemichi, kau kena lepasi aku dulu. Tapi malangnya untuk pertarungan di antara Tyrannosaurus menentang Draken ni tak terjadi pun, disebabkan telah kedengaran bunyi siren polis dah berhampiran dekat situ. Cumanya sebelum kumpulan Rokuhara Tandai nak gerak, Draken pun adalah cakap dekat Tyrannosaurus, aku dah tinggalkan diri aku yang dah lama bersama dengan kumpulan Tokyo Manji Gang dan aku tak akan sertai korang. Selepas je kumpulan Rokuhara Tandai dah gerak, dekat sini macam ada something yang pelik tau. Dengan secara tiba-tiba Akashi Takeyomi, iaitu nombor 2 dalam kumpulan Brahman, terus je pergi dekat Draken dan meminta maaf dekat Draken disebabkan dorang tak buat apa-apa pun tadi. Di hujung chapter 214 kita dapat tengok selepas semuanya dah settle, semuanya dah bersurai, jadi Takemichi pun baliklah bersama dengan Draken dan Draken ada bagi tahu dekat Takemichi benda yang cukup mengejutkan apabila Draken cakap sekarang ni dia merupakan anggota untuk kumpulan Brahman. So untuk chapter 214 pun habis macam tu je. Jadi benda ni macam agak pelik lah, kenapa Draken telah menyertai kumpulan Brahman padahal dari awal tadi dia cakap dia telah bersara, dah cuci tangan daripada dunia kegangsteran semua ni. Kenapa dia join kumpulan Brahman? Apa sebabnya? So apa-apa pun kita tunggu je lah chapter 215 release, dan insyaAllah lepas ni untuk chapter 215 pun aku akan review juga apabila chapter tu dah keluar. Jadi aku harap penjelasan aku jelas lah untuk dalam video ni, dan aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Teruskan support Faiz di Studio untuk mendapatkan 200,000 subscribers dalam tahun ni. Aku harap korang enjoy untuk dalam video ni, dan aku nak minta maaf kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat-sangat, ok? Aku just manusia biasa je, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.